Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Siti Rohana binti Omar selaku pensyarah BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk di bawah asas komunikasi. Sebelum kami meneruskan pembentangan tugasan kumpulan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azhar bin Rami Yusof, nombor metrik 269106, Muhammad Firdaus bin Muhammad Tamisi 269101, Muhammad Saiful Effendi bin Soeb, nombor metrik 273867, dan terakhir Muhammad Salihin bin Jalil, nombor metrik 269168. Tajuk kumpulan kami di bawah asas komunikasi, iaitu hubungan komunikasi Polis Diraja Malaysia bersama masyarakat dalam menangani jenayah. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah suatu proses penyampaian maklumat atau pesanan dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi keadaan yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Individu dalam masyarakat akan berkomunikasi sama ada antara pihak PDRM atau dengan masyarakat dalam proses menangani isu jenayah. Kebiasaannya ia melibatkan proses pertukaran dan koordinasi maklumat. Oleh itu, tanpa komunikasi, masyarakat dan PDRM tidak mungkin akan terbentuk. Sebaliknya, tanpa komunikasi antara kedua-duanya, maka isu jenayah tidak akan selesai dan menjadi ketakutan kepada masyarakat. Komunikasi dikatakan berhasil apabila terjadinya persefahaman antara penerima dan pemberi isyarat dalam komunikasi sehingga tujuan utama komunikasi dapat tercapai. Baik, dalam definisi komunikasi ini kita melihat komunikasi itu perlu ada two way atau dua orang, iaitu orang yang memberi maklumat dan orang yang menerima maklumat. Sekiranya tiada komunikasi yang dikatakan sebagai satu hala, makna maklumat itu tidak dapat disampaikan secara tepat dan tiada orang yang menerima maklumat yang akan disampaikan. Jadi kumpulan kami memilih komunikasi dua hala untuk menjadikan tajuk kami relevan, iaitu polis dan masyarakat bersama-sama dalam menangani jenayah. Falsafah dan konsep komunikasi. Kumpulan kami memilih Profesor Wilbur Scram, iaitu pengasas model komunikasi dua hala, di mana Profesor Wilbur Scram menerangkan bahawa komunikasi dan masyarakat adalah dua data kembar yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya, kerana di antara masyarakat dan polis itu sendiri perlulah sentiasa bertukar-tukar maklumat dan mempercayai antara satu sama lain dalam bersama-sama untuk membenteras jenayah yang berada di sekitarnya. Di bawah, seperti mana keperluan kita yang kita lihat untuk makanan, tempat tinggal dan pakaian, individu dalam masyarakat akan berkomunikasi sama ada antara rakan sekaum atau dengan kaum lain dalam proses sosial masyarakat. Ini yang dikatakan dalam falsafah Profesor Wilbur Scram, yang kebiasaannya ia melibatkan proses pertukaran dan koordinasi maklumat. Ini yang dikatakan oleh Profesor Wilbur Scram, yang mana mesti ada komunikasi dua hala. Bersangkutan dengan tajuk yang kumpulan kami pilih, iaitu hubungan komunikasi di antara PDRM dan masyarakat dalam membasmi jenayah, perlu ada komunikasi dua hala. Baik, sekarang kita masuk kepada konsep komunikasi yang telah diperkenalkan oleh Profesor Wilbur Scram,
iaitu model dua hala Scrum yang dikembangkan daripada model sehala Shannon dan Weber. Tumpuan Shannon dan Weber lebih kepada teknologi transmisi komunikasi, manakala Scrum lebih kepada komunikasi massa. Dalam model Shannon dan Weber, elemen transmitter dan penerima digunakan, tetapi dalam model Scrum beliau menggunakan encoder dan decoder dalam model komunikasi iaitu model 1. Apa yang dikatakan encoder dan apa yang dikatakan dengan decoder? Encoder adalah orang yang memberi maklumat dalam bentuk kod, manakala decoder pula adalah penerima maklumat yang dalam bentuk kod. Bagi Scrum, lapangan pengalaman, pengetahuan, persekitaran dan situasi semasa memainkan peranan dalam membentuk rangsangan kepada proses komunikasi yang berkesan. Itu dalam model 2 yang diperkenalkan oleh Scrum, iaitu lapangan pengalaman, di mana kita lihat lapangan pengalaman ini ada pada anggota PDRM, pengetahuan ada pada masyarakat, persekitaran ada pada polis, ada pada masyarakat, dan situasi semasa dalam memainkan peranan untuk memberi komunikasi yang lebih berkesan. Scrum juga turut menekankan elemen maklum balas dan seterusnya menunjukkan komunikasi merupakan satu proses yang bergerak dalam pusingan, bukannya satu arah sahaja. Di sini menunjukkan persamaan peranan antara sumber dan penerima apabila berlaku maklum balas. Model Scrum menunjukkan bahawa komunikasi adalah interaktif dan interpretif, iaitu dalam model 3. Di sini saya ingin menerangkan bagaimana maklumat yang telah disampaikan. Sebagai contoh, masyarakat telah menerima maklumat dan menyampaikan kepada pihak PDRM. Pihak PDRM perlulah memberi maklum balas ataupun respon time, ataupun dikatakan dengan tindak balas apa yang telah dilakukan oleh PDRM dalam menjalankan tentang maklumat yang telah diberikan oleh masyarakat. Definisi terma model Scrum. Definisi terma model Scrum ini ada hubung kait di antara tajuk kumpulan kami, iaitu hubungan komunikasi antara PDRM dan masyarakat dalam membasmi jenayah. Ada beberapa terma model Scrum, iaitu yang pertama pengekodan, iaitu pengesahan sesuatu maklumat. Setiap maklumat yang diterima hendaklah dikodkan di antara maklumat itu sahih ataupun tidak. Yang kedua, mentafsirkan. Mentafsirkan suatu maklumat yang dikongsi. Setiap maklumat yang dikongsi di antara masyarakat dan PDRM perlulah ditafsirkan supaya maklumat itu adalah tepat, jelas dan jujur. Yang ketiga, kita melihat kepada menilai. Menilai sesuatu kesahihan maklumat. Ini perlulah ada dalam penerimaan maklumat, yang mana maklumat yang diterima tidaklah boleh diterima sebulat-bulatnya atau dibuang sebulat-bulatnya. Perlulah dinilai supaya kesahihan maklumat itu lebih tepat. Yang keempat, mesej. Perkara yang dikongsikan. Mesej ataupun maklumat yang dikongsikan oleh masyarakat maupun PDRM itu sendiri perlulah sentiasa ada bagi kita sentiasa bertukar-tukar maklumat. Yang kelima, iaitu sumber. Sumber ini perlulah ada kekuatan, yang mana kekuatan sumber ini kadang-kadang ada di sekeliling masyarakat itu sendiri, iaitu jika kita lihat kekuatan sumber ini seperti bukti-bukti dalam kita memberi maklumat. Yang keenam, destinasi, iaitu mengkaji maklumat yang diterima. Sebagai anggota PDRM perlu tahu di mana ia berlaku, bagaimana ia berlaku, perlu mengkaji maklumat yang diterima oleh yang diberikan oleh masyarakat. Yang ketujuh, isyarat. Bagaimana memberikan respon di atas penerimaan maklumat. Apabila maklumat itu telah disampaikan oleh masyarakat dengan sepantas yang boleh, perlulah diberi respon oleh pihak PDRM dalam menjalankan siasatan ataupun langkah yang seterusnya selepas menerima maklumat daripada masyarakat.
Dan yang terakhir, maklum balas. Memaklumkan tindakan yang diambil selepas menerima maklumat. Selepas sahaja pihak PDRM menerima maklumat dan menjalankan langkah-langkah yang perlu, ia hendaklah dimaklumkan apa-apa sahaja tindakan yang telah diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Encik Muhammad Azhar bin Raimi Yusof atas pembentangannya itu tadi. Seterusnya saya akan mengambil alih pembentangan bertajuk bentuk-bentuk komunikasi, iaitu komunikasi bersemuka. Apa itu komunikasi bersemuka? Iaitu komunikasi bersemuka adalah dilihat komunikasi yang lebih berkesan dalam menangani jenayah. Bentuk komunikasi ini adalah lebih jujur dan penyampaian lebih berkesan. Okey. Contoh pengadu akan membuat report di mana-mana balai polis berdekatan tentang apa jua masalah yang dihadapinya. Dia lebih berkesan, iaitu komunikasi bersemuka. Okey, yang seterusnya PDRM pada masa ini lebih menekankan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada. Pelbagai kaedah telah dilakukan oleh PDRM dalam usaha mendekati masyarakat dalam mendapatkan maklumat serta melibatkan masyarakat dalam menangani jenayah. Okey, contoh komunikasi yang telah dilakukan oleh PDRM adalah seperti program community policing, meet and greet, stop and talk dan sebagainya. Anggota polis yang membuat rondaan akan bertemu dan berjumpa masyarakat untuk mengetahui apa jua masalah persekitaran di kawasan sesuatu kawasan. Dengan itu polis juga mengadakan program seperti ceramah di sekolah, institusi pelajaran dan komuniti perumahan. Mana untuk komunikasi bersemuka ni adalah amat berkesan kepada masyarakat daripada komunikasi yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada komunikasi atas talian. Okey, apa itu komunikasi atas talian? Adalah salah satu komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat zaman sekarang. Iaitu konsep komunikasi ini pula dilihat lebih mudah dan pantas. Okey, contoh sekarang komunikasi yang ada sekarang ni seperti telefon, ya. Bila ada telefon, ada berbagai aplikasi, contoh WhatsApp, Facebook, Instagram, dan macam-macam lagi. Selain itu, PDRM juga ada menetapkan hotline rakan kop ataupun hotline 999 untuk lebih mudah dan pantas komunikasi antara masyarakat dan PDRM. Okey, seterusnya komunikasi ini juga dipilih oleh masyarakat adalah untuk tidak menonjolkan diri bagi menjaga keselamatan mereka. Okey. Seterusnya komunikasi ini sukar untuk PDRM untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan lebih teliti, memandangkan masyarakat tidak mahu untuk memperkenalkan diri. Contohnya macam ada seseorang telefon di balai polis tetapi tidak mahu memperkenalkan diri apabila dia membuat sesuatu aduan dan tidak memperkenalkan diri. Jadi pihak PDRM susah dan sukar untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan lebih teliti. Berikut adalah sedikit sebanyak tentang komunikasi atas talian dan komunikasi bersemuka. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya iaitu Muhammad Firdaus bin Muhammad Tamisi. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah halangan komunikasi. Halangan komunikasi terdapat beberapa halangan, iaitu maklumat kurang tepat, takut untuk memberi maklumat, ini kerana khuatir akan keselamatan diri masyarakat. Yang ketiga, menyampaikan maklumat yang kurang pasti,
Yang keempat, kelewatan pihak polis dalam memberi respon time. Yang kelima, penglibatan yang kurang oleh masyarakat terutama golongan muda. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu salah satu halangan komunikasi, maklumat kurang tepat. Kebanyakan masyarakat selalu memberi maklumat yang tidak tepat, menyebabkan kesukaran pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Yang kedua, takut untuk memberi maklumat. Ini kerana khawatir akan keselamatan diri masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Malaysia ni masih lagi takut untuk memberi maklumat kepada pihak berkuasa atas kesalahan-kesalahan yang sering mereka lihat dengan mata sendiri. Inilah yang menyebabkan juga halangan komunikasi antara pihak berkuasa dengan masyarakat. Sepatutnya masyarakat lebih berani untuk ke depan dengan memberi maklumat kepada pihak berkuasa. Komuniti setempat disarankan memberi kerjasama dan menyokong pihak polis dalam usaha membanteras sekaligus mengurangkan kadar jenayah di negara ini. Penurunan indeks jenayah bukanlah disebabkan komitmen anggota penguatkuasa semata-mata. Sebaliknya, sokongan serta kesedaran masyarakat bagi memastikan matlamat itu direalisasikan. Pelbagai platform boleh digunakan untuk mengeratkan hubungan antara polis dengan komuniti setempat dalam usaha mencegah jenayah, sekaligus menjadi rakan kepada pihak polis menerusi pelbagai program komuniti kepolisian yang disusun sepanjang masa. Okey, menyeru kepada masyarakat, janganlah takut untuk memberi maklumat kepada pihak berkuasa kerana sesiapa sahaja yang memberi maklumat akan sentiasa dilindungi. Okey, yang ketiga iaitu menyampai maklumat yang kurang pasti. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak memberi maklumat yang tidak pasti. Ia boleh mengundang pelbagai implikasi. Menyampaikan maklumat kurang pasti ini boleh membuat spekulasi terhadap sesuatu maklumat mengakibatkan maklumat itu tersebar kepada penerima akhir. Itu dan menimbulkan konflik pemikiran serta mengundang berlaku penularan berita palsu yang merugikan masyarakat. Dan seterusnya itu kelewatan pihak polis dalam memberi respon time. Kelewatan pihak polis juga disebabkan kerana adanya halangan dalam komunikasi kerana perbuatan masyarakat dengan sering membuat panggilan-panggilan palsu, tidak memberi maklumat dengan tepat dan masyarakat tidak memberi kerjasama yang baik kepada pihak polis. Seterusnya iaitu penglibatan yang kurang oleh masyarakat terutama golongan muda. Okey, penglibatan yang kurang oleh masyarakat terutamanya golongan muda ini juga boleh dijadikan halangan terhadap komunikasi. Kerana masyarakat atau golongan muda ini sangat penting untuk menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa, Polis Diraja Malaysia. Perlu mencari jalan untuk memperkukuh jalinan kerjasama erat dengan masyarakat setempat sebagai usaha membantu mencegah dan mengurangkan jenayah. Okey, tajuk berikutnya adalah komunikasi mesra. Dalam komunikasi mesra, pihak polis dan masyarakat perlu memiliki pengucapan umum yang baik. Pengucapan umum yang baik sangat penting bagi menjadikan komunikasi itu lebih berkesan dan menarik minat seseorang. Terdapat 4 perkara perlu ada dalam komunikasi mesra, iaitu pengucapan umum yang baik, tutur bahasa yang lebih sopan dan beradab, etika penyampaian komunikasi, pendengar yang baik. Okey, yang pertama iaitu pengucapan umum yang baik. Pengucapan umum yang baik, kemahiran atau bakat dalam pengucapan awam ini perlu dipelajari oleh kedua-dua pihak yang memudahkan penyampaian dengan lebih berkesan. Yang kedua iaitu tutur bahasa yang lebih baik. Komunikasi mesra juga terlahir dari tutur bahasa yang sopan, beradab antara dua pihak, iaitu dalam tajuk ini antara pihak polis dan masyarakat awam, kekerasan atau percakapan tidak sopan gagal mewujudkan komunikasi mesra. Yang ketiga iaitu etika penyampaian komunikasi. Pihak DRM telah melatih semua pegawai dan anggotanya dalam etika penyampaian komunikasi bukan sahaja di dalam jabatan, tetapi juga apabila berurusan dengan masyarakat di mana ia telah meningkatkan komunikasi yang mesra. Yang keempat, pendengar yang baik. Dalam menjalinkan komunikasi yang mesra, peranan pihak polis maupun masyarakat sebagai pendengar yang baik juga penting dalam komunikasi mesra. Sekian sahaja tajuk pembintangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.